السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-114 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Yang bermaksud, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalamnya tentang suatu yang menjadi kebiasaan majoriti dan kebanyakan manusia, iaitu cubaan untuk menyembunyikan apa juga yang dilakukan, perbuatan, menyembunyikan perbuatan ataupun menyembunyikan kata-kata yang mungkin ada keburukan dan ada mudarat padanya, dan juga mengiklankan atau menjelaskan sesuatu kata-kata ataupun perbuatan yang ada di sebaliknya kebaikan dan juga manfaat. Dalam firman Allah, kalimah najwahum, iaitu apa yang dibisikkan oleh manusia dan diperkatakan sesama mereka. Dan kalimah an-najwa juga membawa maksud sesuatu yang diungkapkan secara perlahan atau kita katakan sebagai bisikan. Sementara ganti nama pada kalimah najwahum, kalimah hum di situ kembali kepada kesemua manusia, dan terlebih utama termasuk di dalam najwahum itu ialah mereka yang telah melakukan pengkhianatan yang telah kita bincangkan dalam ayat-ayat yang lepas, iaitu orang yang cuba menyembunyikan suatu hakikat yang sebenar. Adapun kalimah ma'ruf di dalam ayat ini membawa maksud sesuatu yang dipandang baik oleh syarak, dan ia meliputi segala jenis kebaikan seperti membantu orang yang susah, memberi pinjam atau hutang kepada orang yang memerlukan, menunjuk jalan kepada orang yang sesat, dan lain-lain. Adapun yang dimasukkan di sini ialah semua kebaikan, melainkan sedekah, kerana telah disebutkan di dalam ayat ini, juga melainkan au islahim bainan nas. Bermaksud
tidak ada sebarang kebaikan pada kebanyakan kata-kata yang dibisikkan oleh manusia, yang diperkatakan secara rahsia sesama mereka, melainkan bisikan-bisikan dalam konteks mengajak orang lain untuk bersedekah, yang menyucikan harta seorang itu, yang mendapat manfaat atau memberikan manfaat dengannya terhadap orang-orang yang memerlukan, atau lain-lain perkara dalam memperbanyakkan kebaikan, ataupun au islahin bainan nas, ataupun yang bertujuan untuk memperbaiki, mendamaikan antara golongan yang berkelahi atau golongan yang bercakaran, yang bermusuhan, agar mereka kembali bersaudara, kembali hidup dalam keadaan ukhuwah dengan hati yang suci. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, dengan jelas kita melihat ayat ini telah memberikan suatu pengecualian terhadap kata-kata ataupun perbuatan menyampaikan sesuatu percakapan secara rahsia atau berbisik-bisik yang dikeji. Ayat ini telah menyatakan terdapat 3 ciri atau 3 perkara yang menjadikan percakapan secara berbisik itu atau rahsia itu menjadi suatu kebaikan. Dan ia adalah disebabkan atau faktornya ialah kerana sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang atau disumbangkan oleh seseorang itu menjadi sebab atau faktor penyucian hartanya, faktor ia memperoleh pahala yang banyak, yang besar, dan faktor yang akan menyebarluaskan kasih sayang dan perasaan mengambil berat terhadap orang lain. Dan bila Allah menyebut illa man amara bi sadaqatin, ia membawa maksud atau terdapat di dalamnya tuntutan berdakwah, tuntutan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, walaupun dilakukan secara rahsia atau secara sembunyi, selagi ia membawa kepada kebaikan ataupun terdapat maslahah ataupun kepentingan yang menjadi tuntutan ketika itu. Adapun kebaikan al-ma'ruf adalah jenis yang kedua atau bentuk yang kedua yang menjadikan an-najwa ataupun kata-kata rahsia itu menjadi baik atau menjadi suatu kebaikan, iaitu apa juga perkara atau al-amru bil ma'ruf, segala perkataan atau kata-kata yang mengajak kepada kebaikan, apa juga kebaikan itu. Kerana itu ma'ruf juga atau kalimah ma'ruf juga dianggap sebagai sedekah, seperti mana sabda Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin taliq. Setiap perkara yang baik itu, setiap ma'ruf itu adalah sedekah. Dan di antara ma'ruf itu ialah apabila engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-islah bainan nas, perbuatan mendamaikan antara manusia itu merupakan suatu kewajiban, fariḍah ijtimaiyah, kewajiban kemasyarakatan yang dengannya akan mendamaikan hati-hati dan jiwa-jiwa yang bertelagah. Dengannya akan memperkukuhkan semangat kebersamaan antara masyarakat, seterusnya memperkukuhkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang kebaikan memperdamaikan atau mendamaikan antara manusia, sama ada antara jamaah, antara perkumpulan manusia, ataupun antara perseorangan, kerana perbalahan, percakaran itu hanya membawa kepada tersebarnya permusuhan dan pasti membawa kepada keburukan dalam kehidupan manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Kathir, pengarang membawakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ummu Habibah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalamu ibni Adam kulluhu alaihi la lah. Kata-kata anak Adam itu semuanya tertanggung
ke atasnya dan tidak berpihak kepadanya, illa zikrullah, melainkan zikrullah, au amru bil ma'ruf au nahyu 'anil munkar, ataupun perbuatan mengajak kepada ma'ruf atau mencegah kemungkaran. Faqala Sufyan, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, au ma sami'ta Allah fi kitabih yaqul, tidakkah engkau dengar firman Allah dalam kitabnya yang berbunyi, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas fahuwa hadha bi'ainih. Tidakkah engkau dengar firman ini? Dan inilah yang dimaksudkan dengannya. Kemudiannya Allah menyambung lagi, wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka barang siapa yang melakukan yang demikian, iaitu merujuk kepada ketiga-tiga perkara di atas, iaitu as-sadaqah wal ma'ruf wal islah bainan nas, perbuatan menyumbangkan kepada orang lain atau bersedekah, melakukan kebaikan, dan juga perbuatan mendamaikan orang yang bertelagah itu, yang semua itu dilakukan ibtigha'a mardatillah, semata-mata kerana mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala, bermaksud dengan penuh ikhlas melakukan yang demikian. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima, nescaya kami, kata Allah, akan memberikan kepada orang tersebut ajran 'azima, ganjaran pahala yang sangat agung, yang sangat besar, yang tidak sesiapa pun mengetahui kadar sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita lihat dalam ayat ini, Allah menyebutkan wa may yaf'al dhalika, barang siapa yang melakukan demikian. Allah tidak menyebutkan wa may ya'muru bidzalik, Allah tak menyebutkan dan barang siapa yang mengajak yang demikian, tapi Allah mengatakan wa may yaf'al dhalika, barang siapa yang melakukan sedemikian. Hikmahnya ialah kerana maksud di dalam ayat ini ialah at-targhib, suatu bentuk galakan, gesaan supaya melakukan kebaikan itu sendiri. Kerana orang yang menyuruh mengajak kepada kebaikan, sekiranya orang yang mengajak kepada kebaikan itu pun telah termasuk dalam kebaikan ataupun termasuk dalam golongan yang melakukan kebaikan, maka sudah pastilah orang yang melakukan kebaikan itu sendiri terlebih aula atau terlebih utama untuk tergolong dalam golongan orang-orang yang baik ini. Dan apabila Allah mengaitkan dengan ibtigha'a mardatillah, ia adalah suatu isyarat yang jelas tentang kepentingan ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat, kerana innamal a'malu binniyat, segala amalan perbuatan itu dinilai, disukat, ditimbang, diadili, dibalas binniyat, berdasarkan niat yang ada pada yang melakukan. Maka sekiranya orang yang melakukan tersebut, melakukan kebaikan-kebaikan yang disebutkan itu bukan kerana Allah, tetapi kerana riya, ingin menunjuk-nunjuk kepada orang lain, maka Allah tidak menerimanya atau menjadikan ia suatu yang batil. Allah tidak membalasnya dengan balasan yang dijanjikan, tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud bukan sahaja amal soleh itu penting, tetapi pelaksanaan amal soleh itu hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah, barulah ia akan menjanjikan sesuatu yang terbaik buat yang melakukannya di dunia, apatah lagi di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.